Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bertemu untuk siri ke-45. Alhamdulillah, seperti biasa yang dibawakan kepada kita oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui platform Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Masa berlalu sekejap saja. Malam ini dah malam 1 Rabiul Awal. Baik. Mana kejap. Baik, untuk malam ini kita menyambung bahagian kedua dalam surah An-Nur. Kalau pada minggu yang lepas kita sebutkan bahawa ayat ya ayyuhallazina amanu ada 3 ayat dalam surah An-Nur. Yang pertama ayat 21, yang kedua ayat 27 dan yang ketiga ialah ayat 58. Baik, untuk malam ini kita akan melihat ayat 27 tentang pensyariatan meminta izin untuk masuk bertamu rumah orang. Baik. Pensyariatan minta izin untuk masuk apabila berkunjung ke rumah orang dan adab-adab bertamu di rumah orang. Baik, qala Allah azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 27 hingga 29. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ayat 27. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Sadaqallahul azim. Seperti biasa kita baca terjemahan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Jangan kamu memasuk rumah yang ghayra buyutikum, yang selain atau bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu meminta izin. Jangan kamu masuk rumah orang sehingga kamu minta izin. Minta izin yakni dari tuan rumah. Wa tusallimu ala ahliha, dan yang kedua ialah dan kamu beri salam kepada ahliha, penghuninya. Zalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik. Yang demikian itu lebih baik bagimu, la'allakum tadhakkarun, agar kamu sentiasa atau selalu ingat. Fa illam tajidu fiha ahadan, ini tujuan ayat ini mana saya bawakan. Yang berikutnya ialah jika kamu tak jumpa orang, tidak dapati ada orang pun, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke dalam rumah tadi, hatta yu'zana lakum, sehingga kamu dapat izin. Okay, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Wa in qila lakum, dan apabila dikatakan kepada kamu irji'u, baliklah. Kan? Jika dikatakan kepada kamu kembali sajalah,
Baliklah kan, tuan rumah tak nak terima kita. Farji'u, maka adalah kamu kembali ataupun kamu balik, kamu pulang. Huwa azka lakum, itulah yang lebih bersih bagi kamu. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 28. Ayat 29 pula, laisa alaikum junahun, tidaklah berdosa ke atas kamu an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fiha, untuk kamu masuk rumah yang tidak didiami, rumah yang tak ada orang. Mata alakum, yang mana ada keperluan bagi kamu. Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tubdu, yang nyata, dan wa ma taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat 27 dalam surah An-Nur ini, sebagaimana yang dinyatakan tadi, adalah ayat seruan kedua kepada allazina amanu, kepada orang yang beriman, selepas ayat 21 yang kita dah bincang pada siri yang terdahulu. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya yang beriman agar membudayakan adab dan etika yang tinggi untuk meminta izin. Untuk meminta izin daripada tuan rumah ketika hendak masuk rumah seseorang, meminta izin dengan suara yang lembut dan bagi salam kepada tuan rumah. Ini menjadi amalan kita lah, kita pun dah tahu, dan dia menjadi satu amalan kebiasaan kepada masyarakat kita. Baik. Apabila kita perhatikan ayat tadi, kita akan dapati beberapa poin, kan? Beberapa poin. Okey, yang pertama tuan-tuan perhati tengok. Kan? Ya ayyuhallazina amanu, okey, clear, wahai orang beriman, la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Jangan kamu masuk rumah orang. Kan? Jangan kamu masuk rumah orang sehingga kamu minta izin. Sini poin yang pertama. Yang kedua, dan bagi salam. Baik. Jadi justru ada beberapa adab. Dan kita dapati antaranya ialah seperti yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata ada 7 adab yang perlu kita tahu dan perlu kita patuh bila kita bertandang ke rumah orang. Kan? Rumah orang ni rumah siapa selain daripada rumah kita tak? Yang pertama ialah berjalan ataupun berdiri di samping dinding. Sebab dia hari ni wakil ataupun realitinya ada persamaan dan perbezaan. Kalau dulu kita kata, kalau dalam konteks rumah harap lah secara tradisional, rumah atas tanah biasa, kemudian rumah yang tidak ada pagar, kalau tepi jalan tu terus pintu. Kan, terus pintu. Dia berbeza dengan rumah kita lah, masyarakat Melayu zaman dulu. Okey, kalau rumah-rumah tradisional yang mana rumahnya biar kebanyakannya rumah Kelantan ke rumah Terengganu ke rumah Perak ke, kan, dia tidak dibina di atas tanah, maksudnya mesti ada tiang. Kan, jadi rumah tu agak tinggi. Dia berbeza, kan. Jadi rumah tu agak tinggi dan ada tangga ataupun anak tangga, kan, yang perlu dinaiki untuk naik ke rumah tadi. Jadi kalau kita ni bila kita sampai, artinya tak masuk direct lah, kan. Baik, jadi yang pertama ialah berjalan ataupun berdiri di samping dinding rumah. Kalau kita tengok dari sudut nature ni, kalau orang Arab pun malah di Mesir hari ni pun, kalau pergi ke kawasan kampung pun memang rumah yang masih rendah. Sebagaimana rumah kita hari inilah, kan, kalau rumah yang bukan rumah yang ada tiang tadi tu, kan, artinya rumah biasa, sama ada rumah kayu ke rumah batu, kebanyakan rumah batu lah, kan, rumah batu satu tingkat memang biasalah dibina direct atas tanah. Baik. Jadi di samping dinding rumah yang tidak menghadap ke pintu. Ini biasalah kita maklum, kita akan biasa bila kita sampai, kan, kalau rumah yang tidak ada pagar lah. Kalau ada pagar, kita akan berdiri di luar pagar, kita bagi salam, kita akan tekan loceng. Kan, sama ada kita tekan loceng, kita bagi salam, ataupun juga dalam konteks moden hari ini, okey, kita dah parking dah kereta depan rumah. Kan, rumah kawan kita katakan. Jadi mereka pun dah tahu.
Dia banyak perkara hari ni, ada pro dan kontra lah. Kita tengok satu persatu dulu. Jadi seseorang yang nak masuk ke rumah orang lain, tidak sebaiknya dia masuk langsung, kan? Dan benda ni pun kita maklum tidak berlaku. Jadi mula-mula okey, bila kita, tadilah ada kalanya kita maklumkan dulu. Okey, saya nak pergi ni. Kan, kalau tak pun kebetulan kita lalu saja, kita akan telefon. Dunia hari ni. Kalau tak telefon, nak terjah saja. Nak terjah memanglah kalau kebetulan member tu boleh terima tamu, dia akan alu-alukan kita masuk. Kalau tidak, Arab kata wa illa fala, maka tidaklah. Baik, mula-mula harus menempatkan dirinya di sebelah dinding. Dalam konteks hari ini, bila kita dah masuk, biasanya ginilah, kan? Orang perempuan dulu akan masuk, kan? Bila kita sampai, kita bagi salam dan kita akan, terutama yang lelaki, kita akan berdiri di luar, kan? Di luar, dia bagi salam, mungkin kalau ada anak-anak dulu yang masuk dan orang perempuan dulu yang masuk, kan? Dan bagi lelaki dan anak lelaki pun standby. Ini kefahaman yang saya kira kebanyakannya dah ada dan telah pun dipraktikkan dalam kalangan masyarakat Muslim negara kita, kan? Kerana tuan rumah nak bersiap, barangkali lah, kan? Sama ada kita pergi secara terjah begitu ke, ataupun juga dah janji temu, dah telefon, dah WhatsApp dah. Okey, kita akan sampai sekian-sekian pukul 3 petang ataupun pukul waktu yang sesuai. Jadi kalau kita nak berdiri pun, kan, artinya tidak berdepan dengan pintu. Okey, ketika pintu dibuka, tidak langsung melihat ke arah dalam rumah yang mungkin ada sesuatu yang tidak sebaiknya lah, kan? Sebab mungkin ada benda-benda yang barangkali yang tidak sesuai untuk kita tengok, yang tak sempat dikemas, disimpan oleh tuan rumah misalnya. Kan? Itu antara adab yang pertama lah. Yang kedua, dari sudut Islamnya ialah kita membaca tasbih dan tahmid sebelum ketuk pintu. Ini tadilah kalau ketuk, kan, ataupun biasa kita berada di luar pagar. Itu yang saya katakan tadi, kita berada di luar pagar, kita bagi salam. Sebab kita tak masuk, kan? Dia berbeza. Berbeza dengan rumah dahulu yang tak ada pagar. Kalau rumah atas jalan betul, okey, kita akan ketuk pintu bagi salam. Kan? Baik, dari samping pintu, ketuklah pintu. Tapi tetapi sebelumnya kita bertasbih subhanallah, kan, dengan bertahmid alhamdulillah, supaya kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni barangkali ada yang buat dan juga yang belum ataupun tidak buat. Tak mengapalah, kan, sekurang-kurangnya kan bagi yang tak tahu, okey, bolehlah untuk nak bertasbih ataupun bertahmid dan sebagainya. Artinya ada zikir-zikir yang simple, sebab zikir yang 3 ni, subhanallah, alhamdulillah dan satu lagi adalah Allahu Akbar, adalah zikir yang simple yang boleh dikatakan bahawa kebanyakan masa dan tempat masyarakat Muslim akan menyebutnya, dan bila di mana sahaja mereka berada. Bagi orang yang biasalah, bagi orang yang tak biasa, memang dia rasa pelik nak sebut subhanallah pun kadang-kadang tidak keluar daripada mulut dia. Wal-iyazubillah min zalik. Baik, jadi ini dimaksudkan agar kedatangan kita ni ke rumah orang tadi itu membawa kebaikan dan manfaat yang besar kepada kedua-dua pihak. Kerana kita maklum bahawa tamu datang ada bawa rahmah, yang membawa rahmat dan keberkatan kepada tuan rumah. Kan, tamu datang membawa rahmah kepada tuan rumah. Baik, kalau kita selaku tamu, kan, orang yang membawa rahmah, membawa perkataan rahimah, kasih sayang dan seumpamanya, dan begitu juga di pihak tuan rumah. Baik, yang ketiga ialah kita bagi salam. Ini kita maklum juga, setelah tasbih dan tahmid, secara perlahanlah, jangan duduk kuat pula, kan, duduk berzikir depan pintu, depan pagar ni, subhanallah, alhamdulillah, kan, paling tidak orang dalam pun dengar, kan. Jadi biasa kita akan bagi salam, kan, assalamualaikum
Kan, yang ringkas ini menjadi amalan kita lah. Orang tak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ceramah, kan itu kuliah. Tapi sekali salam memadailah yang ringkas, ataupun juga mungkin ada ucapan lain. Tapi dalam Islam dianjurkan untuk beri salam. Kerana ada hadis Nabi SAW menyebutkannya. Ini clear dan ini pun juga telah diamalkan dalam kalangan masyarakat kita. Yang keempatnya ialah tuan-tuan, tidak dengar perbualan. Kadang-kala dari sudut ialah orang dalam rumah ni. Kita letak kadang-kala kita okey, posisi pertama kita selaku tamu, posisi kedua kita selaku tuan rumah. Kan? Yang datang dah ada janji temu, tak apalah. Okey, janji pukul 3 nak sampai rumah, kita dah ready dah. Contohlah kan. Jadi yang datang ni sekonyong-konyongnya tiba ni. Kadang-kadang kita pun terkejut. Kadang-kadang rumah pun bersepah, tak sempat nak kemah. Yang tengok pada keadaan tadilah. Mungkin orang yang anak ramai, kan, anak orang yang anak dah besar-besar, lain keadaan rumah dia. Nama dah budak-budak kan. Jadi tidak mendengar perbualan orang yang ada dalam rumah tadi. Dan kita pula jangan pasang telinga. Orang kita jangan panggil jangan pasang telinga kalaupun kita mendengarlah ada perbualan tertentu. Kan? Sebab perbualan tertentu ni benda macam-macam yang dibualkan oleh tuan rumah. Ada kala dia telefon kepada restoran, kedai makan, order sekian-sekian, kan? Kerana faktor hari ni tak ada nak masak. Contohlah untuk nak menyediakan juadah ataupun special menu kepada tamu. Sebab tamu datang mengejut. Dan ada juga. Baik, sebelum dipersilakan masuk, tidak sebaiknya kita menyemah ataupun juga sengaja mendengar dari luar percakapan ataupun perbualan orang dalam rumah tadi yang memang tak ada kaitan pun dengan kita. Kan? Apa jua yang disembang, yang dibuatkan oleh ahli rumah tadi, itu hak dia. Dan kalau kita dengar pun, kan, buat-buat tak dengar lah. Dan jangan kita ambil ataupun curi-curi dengar. Janganlah kita pula duk perhati tengok apa yang orang dalam rumah tu sembang. Yang kelima ialah, ini juga biasa adat kita. Yang bila dah buka pintu, kita ketuk ke, kita bagi salam, tuan rumah buka pintu, okey, sila-sila masuk. Kan, kita pun masuklah melangkah. Kan, biasanya dengan melangkah kaki kanan, dan begitu juga tadi tuan-tuan. Salam, bila kita beri salam 3 kali, tak ada orang jawab, balik. Kan? Walaupun ada kadang-kadang saya sendiri pun berlaku. Ada hal-hal tertentu lah, kan, benda yang tidak urgent pun kadang-kadang kita pergi rumah jiran, sahabat-sahabat sekitar kejiranan ini, bila bagi salam tak jawab, saya balik lah. Kan? Mungkin ada hal tertentu lah, kita pun tak bawa telefon, sebab benda tu bukanlah urgent sangat. Kalau urgent kita akan telefon dulu, kan, bukan WhatsApp, tak telefon dulu. Pasal apa? Nak benda yang agak segera lah, kan. Baik, yang kelima ialah minta izin masuk. Ini biasanya dari sudut persefahaman. Kita ni rasanya tak adalah boleh kami masuk. Kan? Rasanya tidak berlaku begitu, cuma ucapan daripada tuan rumah mengalu-alukan kedatangan kita. Dia dah jadi kontra, jadi terbalik. Dan tak apalah, kita minta izin. Sebab dalam konteks tadi itu ialah berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis yang lain, hatta tasta'nisu atau tasta'zinu, sehingga kamu minta izin. Jadi kita minta izin, bukan diberi izin. Kita minta izin dengan tuan rumah, boleh saya masuk, boleh kami masuk. Kan, dalam konteks ayat Quran. Tapi hari ini dari sudut praktis dan uruf kita, bila kita sampai di rumah orang, rumah kawan tadi, rumah saudara, siapa ke, jadi dia mengalu-alukan. Kan? Dalam keadaan pintu yang sudah terbuka sebelum kita sampai. Bila kita sampai, kukuklah dia duduk tunggu dah. Kan? Tunggu dah, kita terlewat. Janji sampai pukul 3, terlewat dah 15 minit kerana jam ataupun tak jumpa cari rumah. Contohlah. Kan? Jadi pintu dah terbuka. Jangan terus meluru masuk. Kan? Kalau tidak, kita barangkali anak-anak contohlah. Bagi yang ada anak-anak kecil ni,
mungkin dia akan terus menunggu masuk. Jadi ada baiknya kena tahan dululah anak-anak, termasuklah juga diri kita pun, supaya kita tidak cepat-cepat memasuki rumah yang kita nak pergi tadi. Baik. Kemudian dan juga ialah yang keenam, tapi jika anda boleh masuk langsung dalam rumah ketika bagi salam dan mempersilakan kita masuk. Ini yang berlakulah kan. Kita bagi salam, kemudian tuan rumah pun buka pintu dan mempersilakan kita masuk. Dan biasanya adab masyarakat kita orang Melayu dan juga orang Islam pun sendiri, apabila bertemu mereka akan yatasafahani, saling bersalaman kan, saling bersalaman. Dan dari sudut bersalaman ini ada hadis Nabi SAW, apabila seorang ataupun dua orang Muslim itu apabila mereka bertemu, mereka akan saling berjabat tangan ataupun bersalaman. InsyaAllah mereka ni dalam keadaan yang terpelihara daripada dosa dan akan diampunkan dosa. Mudah-mudahanlah kan. Baik, jadi kita pun bersalaman dan kita pun masuk. Bila masuk pula, biasalah juga orang pun cerita masuk rumah orang dalam keadaan pekak kan, dan keluar rumah orang dalam keadaan bisu kan. Maksudnya kita masuk dalam keadaan pekak, kita tak dengar lah kan, kita tak nak dengar dan apa yang disembangkan oleh tuan rumah sebelum kita masuk. Dan bila kita keluar daripada rumah tadi tu bisu, artinya kita tidak cerita apa jua yang keburukan tuan rumah kan. Barangkali mungkin adalah benda-benda yang bersifat teknikal, ya biasalah, tak kira lah orang lelaki ke orang perempuan ke, banyak benda lah tentang gambar yang digantung, kemudian susun atur meja, kerusi pun mungkin sebahagian orang, ataupun pasu bunga ke, yang orang yang jenis suka mengomel. Wallahualam lah kan, mungkin tidak budaya kita, kalau tidak budaya saya kan. Tak tahulah kalau mungkin ada orang yang suka begitu. Dia tengok sofanya, tengok kursinya, macam-macam lah kan. Mungkin kita rasa tidak pada kita dan orang tak sama dengan kita, tuan-tuan. Wallahualam. Jadi jika diizinkan silakan masuk, dan kalau tak diizinkan oleh tuan rumah, balik segera. Ada ke? Barangkali ada kan. Tuan rumah, kita selaku tuan rumah, kita tak izinkan siapa. Yang biasanya dulu-dululah ada yang jenis penjual ni, salesman dan sebagainya yang masuk. Kalau tempat kami ni kita ada security, memang pernahlah kadang-kala adalah penduduk ni marahlah kan. Sebab apa? Sebab dah ada security, nak masuk tak dibenarkan lah. Kita tidak mahu ada gangguan. Ini lama-lama dulu ada kan. Dan sebelum PKP pun saya rasa dah lama lah tak ada dah orang yang masuk, yang mana tamu yang tidak ada undang, yang kita tidak mahu. Wallahualam lah, kalau tuan-tuan mungkin ada pengalaman yang sama ataupun berbeza, saya tak tahu. Baik, jika tuan rumah tak nak terima kedatangan kita, tak izinkan kita masuk, kita balik tak? Nak kata apa? Tapi biasanya kalau bukan yang spesies tadi, spesies apa, salesman dan sebagainya, kita akan bagi masuk kepada orang yang kita kenali kan. Sebab biasanya begitu, orang yang tak kenali memang siapa-siapa pun dia tidak akan bagi masuk. Sebab realiti yang berbeza. Kalau rumah yang berpagar kan, ataupun apatah lagi yang ada gate kan, memang nak masuk kena bagi alamat, nak pergi rumah siapa, malah alamat sekian, owner dah tahu belum kan. Sebab apa? Sebab nak elakkan daripada gangguan makhluk asing. Kan ada pro dan kontra. Baik. Dan yang ketujuhnya ialah jangan katakan saya, tapi sebabnya katakan si fulan. Sebutkan nama diri. Ini ada Arab lah kan. Kalau tuan rumah tanya, saya nama sekian, saya nama Muhammad contohlah kan.
Maknanya kita kena terbuka tentang identiti diri kita. Ini dalam konteks mungkin dalam konteks bahasa kita ni, kita lebih membahasakan diri kita lah. Tengok kepada keadaan. Ada orang okey, dia lebih tengok pada keadaan dari sudut penggunaan kata ganti nama, pronoun. Sama ada saya ataupun aku kan. I ke, bahasa Arab ana ke, bergantung kepada keadaan orang yang tuan rumah tadi kan. Juga tahap usia, mungkin kita pergi rumah yang orang yang lebih senior, lebih tua daripada kita, rumah saudara peringkat siapa, peringkat sepupu, dua pupu ke, pak saudara, pak sepupu ke dan sebagainya, maka kita kena juga mengetahui panggilan-panggilan yang tertentu supaya hubungan kita dan juga percakapan kita tu tadi mesra. Ada kalanya begitulah, dan hari ini saya rasa akan ikutkan kepada pengalaman lah kan. Ada saudara saya sendiri pun tak pernah jumpa di sebelah arwah atuk ni, sebab atuk saya orang Temelloh, jadi ada yang duduk di sini taklah jauh, dalam 1-2 kilometer saja. Alhamdulillah. Sebab hari ini kebanyakannya masyarakat kita adalah masyarakat yang friendly kan. Tak boleh awal bila kita tengok ini, tak boleh kita nak judge ini sombong ke apa, itu tak boleh. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi demikianlah ada 7 adab masuk rumah orang lain. Dan intipati daripada nasihat ini bahawa seseorang yang bermaksud bertamu ke rumah orang lain kena perhati adab-adab tertentu. Dan adab-adab tertentu ni ada adab tamu kan, adab tuan rumah dan juga adab bertamu. Baik, selain daripada ayat tadi, ada beberapa hadis Nabi SAW menyebut perihal adab bertamu ini. Antaranya ialah sabda Nabi sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Al-istizanu salasun. Minta izin tu 3 kali. Maknanya biasa kita sama ada ketuk pintu ataupun bagi salam. Kan? Anak saya ada pergi rumah jiran, nak ambil benda kan, makanan dan sebagainya, ataupun nak hantar benda. Okay, bila dia kata kenapa balik semula, bawa balik makanan dan sebagainya, dia kata bila bagi salam 3 kali tak jawab. Jadi anak tadi balik kan, jadi minta izin 3 kali. Okay, fa iza udhina laka, apabila diizinkan kepada kamu yang ini untuk masuk, maka kita boleh masuk. Wa illa, dan kalau tidak, farji', maka hendaklah kamu balik. Kan, ini hadis Nabi. Dan begitu juga dengan satu lagi riwayat, Nabi SAW ada menyebutkan bahawa innama ju'ilal istizan min ajril basar. Bahawasanya dijadikan minta izin itu ialah apa dia? Dijadikan minta izin itu, ditetapkan minta izin itu hanya kerana masalah nak jaga pandangan. Baik. Jadi kalau kita tengok kepada sebahagian daripada tafsir lah, sebahagian daripada tafsir yang menyebutkan perkara ini, ada juga dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW menyebutkan iza sta'zana ahadukum salasa, bila salah seorang kamu sudah minta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, maka tak dapat izin, and fal yang sorif, maka hendaklah kamu beredar. Lebih kurang samalah kan. Baik, ini kerana ada satu kisah kan, antaralah kisah bagaimana Abu Musa Al-Asy'ari minta izin kepada Umar Al-Khattab untuk masuk sebanyak 3 kali. Jadi Umar tak jawab. Maka Abu Musa Al-Asy'ari tadi baliklah. Kan? Jadi Umar kata, bukankah tadi itu suara Abdullah bin Qais minta izin? Beri dia izin, maknanya masuklah kan, suruh dia masuk.
Lalu mereka pun cari. Mereka cari Abdullah bin Qais ni, lalu mendapati bahawa Abdullah bin Qais ni dah pergi dah. Kan? Dah balik dah daripada rumah Umar tadi, rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Jadi kemudian dia pun pergi semula. Kan? Pergi semula dan setelah itu Umar tanya dia, apa sebab kamu datang semula? Kan? Jawab Abu Musa Al-Asy'ari, aku minta izin 3 kali. Aku minta izin 3 kali, namun aku tak dapat keizinan, mana tak diberikan izin oleh tuan rumah, sedangkan aku mendengar Nabi SAW bersabda yang kita baca tadi, iza sta'zana ahadukum thalatha, apabila salah seorang daripada kamu minta izin, yakni minta izin untuk masuk ataupun bertamu lah, falam yu'zan lahu, maka dia tak diberi izin, fal yang syarif, maka hendaklah dia beredar ataupun dia baliklah, beredar daripada tempat tadi. Lalu Omar kata kamu kena bawa saksi. Omar kata kamu kena bawa saksi. Kalau kamu gagal bawa saksi, aku akan pukul kamu. Ini biasalah Omar, kan, yang terkenal dengan orang kata panggil backing, apa dia panggil, garang dan sebagainya lah. Baik, kalau kamu tak boleh bawa saksi kan terhadap perkataan kamu tadi, maknanya sabda Nabi tadi itu, okey, aku akan pukul kamu. Lalu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu pergilah jumpa dengan sekumpulan sahabat-sahabat ni, sekumpulan sahabat daripada Ansar, dan ceritakan perihal yang berlaku antara dia dengan Sayyidina Umar tadi. Lalu sahabat-sahabat Ansar tadi, pasal apa nak saksi kan? Cukuplah orang yang paling muda dalam kalangan kami, kami boleh hantar sebagai saksi untuk kamu, wahai Abu Musa. Lalu bangunlah si Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni antara orang yang paling muda lah dalam kalangan Ansar pada masa itu. Okey, dan dia menyampaikan kepada Umar, mana pergi mengesahkan, ya kan, kalau dalam bahasa kita ni tuan-tuan, ya, ada hadis Nabi yang aku dengar bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan sedemikian. Sebut yang mana? Hadis tadi, bila salah seorang kamu minta izin 3 kali kan dan tak diberi izin, lalu beredarlah. Kan? Sebab apa? Sebab Omar tidak ada dalam koleksi dia, kalau dalam bahasa mudah kita panggil, Omar tak tahu pun akan hadis ini. Baik. Lalu dia pun bagi tahu Omar, dan Omar kata, sungguh kesibukan berjual beli di pasar dahulu telah melalaikan aku. Kan, kerana dia sibuk berjual beli di pasar sebab dia orang niaga. Kan, kebanyakan ataupun sebahagian daripada sahabat Nabi ni berniaga. Abu Bakar pun berniaga kain, Umar kan, dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, sebab ada kalanya mereka dapat menghadiri majlis ilmu Rasulullah dan ada kalanya tidak, kan. Jadi apa kita kata, sabda Nabi ataupun hadis-hadis Nabi ataupun tema-tema dan isu-isu tertentu, ada kalanya mereka tahu dan ada kalanya mereka tidak tahu. Kan, sama ada terus menerus daripada majlis ilmu Rasulullah ataupun juga daripada sahabat yang lain. Apabila berlaku sesuatu isu, maka sahabat akan cerita. Dia begitulah kan, bila ada isu hadis-hadis ini, kalau kita belajar tentang hadis Nabi SAW ini tuan-tuan, sebagai contoh beginilah. Sahabat ni dia simpan kan, maknanya dia tahu hadis ini mungkin tidak ada keperluan untuk dia bercerita. Selepas kewafatan Nabi, mungkin yang berlaku pada zaman Umar, mungkin pada zaman Ali kan sebagai khalifah dan sebagainya tadi, lalu bila ada keperluan maka barulah dia cerita bahawa dulu aku pernah dengar Nabi ada bersabda sekian-sekian. Jadi disimpan hadis tadi mungkin dalam masa 30 tahun kan, dalam masa 20 tahun, kerana ada isu barulah dia cerita. Ini sebahagianlah kan dari sudut bagaimana berlakunya penyampaian hadis oleh
sahabat kepada sahabat yang lain ataupun juga kepada golongan tabi'in dan seumpamanya. Itu antara cara dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. Dan hari ini pun sama. Etika ini jelas masih lagi praktikal. Sekalipun kita berada pada zaman rumah yang berbeza. Orang yang rumah kondominium, rumah apartmen kan, dan sebagainya, yang ada pagar, yang tak ada pagar, ada cara-cara yang tentu yang memang kita nampak sebahagiannya masih lagi praktikal. Baik. Begitu juga dengan satu lagi kisah yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, daripada Anas bin Malik ataupun dari sahabat-sahabat yang lain, bahawa Nabi SAW minta izin kepada Sa'ad bin Ubadah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Kan? Ni Nabi sendiri. Maka Sa'ad pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Namun Nabi tak dengar jawapan tadi. Kan? Nabi tak dengar jawapan tadi. Jawapan si Sa'ad bin Ubadah. Sehingga Nabi pun ulas sekali lagi, kali kedua. Nabi tak dengar jawapan tadi. Dan sehingga ulang sekali lagi, kali ketiga. Dan Sa'ad pun menjawab 3 kali juga. Namun Nabi SAW tak dengar. Nabi tak dengar. Wallahu alam lah kan. Jadi Sa'ad tu jawab, maknanya Sa'ad bin Ubadah ni bila Nabi bagi salam, dia dengar. Kan? Nabi tak dengar jawapan dia. Nabi bagi salam kali kedua, Sa'ad pun dengar. Dan Nabi tak dengar. Yang ketiga pun Nabi bagi salam juga. Okey, kali ketiga bila tidak ada respon jawapan daripada Sa'ad bin Ubadah selaku tuan rumah, maka Nabi SAW pun beredarlah. Dan bila Sa'ad ni, ialah dia dengar suara Rasulullah ni, seolah-olah kalau kita ni, mana ni duduk tengok-tengok dah bagi salam, kan? Aku jawab salam. Kan? Tengok-tengok tak ada respon. Lalu dia pun tengoklah Rasulullah dan dia mengejar. Mana Rasulullah, ya Rasulullah, ibu dan ayahku jadi tebusan bagi dirimu, tidaklah engkau mengucap salam malaikat aku mendengarnya. Jadi ini nak cerita bahawa saat kata aku dengar kamu bagi salam ya Rasulullah dan aku tidak memperdengarkan kepadamu. Baik. Jadi dia jawab perlahan. Kan? Aku tidak memperdengarkan kepadamu, artinya dia jawab perlahan, aku ingin engkau banyak mengucapkan salam kepadaku dan mendapatkan barakah. Rupanya itu strategi sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kan? Kemudian kata Sa'ad ni, lepas daripada tu, kan, maknanya setelah dia kejar akan pergi jumpa dengan Nabi ni, barulah dipersilakan masuk dan Sa'ad bin Ubadah ini hidangkan kismis ataupun zabib, kan, kismis kepada Nabi dan Nabi memakan kismis yang dihidangkan tadi dan Nabi bersabda, kan, Nabi menyebut akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Akala ta'amukum al-abrar. Orang yang soleh, orang yang baik-baik telah makan makanan kamu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat pun telah mendoakan kepada kamu. Wa aftara indakumus shaimun, dan orang yang berpuasa telah berbuka dengan hidangan kamu. Artinya daripada hadis ini kita dapat tahu beberapa poin. Nabi puasa. Dan Nabi puasa dan si Sa'ad bin Ubadah ni menyediakan juadah kepada Nabi SAW, dan Nabi mendoakan kepada orang yang menyediakan juadah. Sama lah juga kita dapat ambil iktibar dah. Bila kita pergi bertandang ke rumah orang, kan, orang sediakan biasalah angkat air, kuih muih ke ataupun yang berat nasi mi ke apa ke, kan, kita doakanlah kepada tuan rumah, kan. Doa tadi itu terpulanglah kepada kita, sama ada dalam hati kita ataupun cara perlahan duduk atas sofa ke, kan, ataupun selepas makan biasanya
Ya Allah berkatilah kan, Allahumma barik sahibi hazat tu'am dan sebagainya. Ada dalam kitab Al-Azkar disebutkan tentang doa daripada tamu ataupun daripada orang yang kita dapat makanan. Dia ni umum. Kan? Dia umum bila orang bagi makan, orang belanja makan, maka kita doa supaya orang yang beri makan kepada kita itu diberikan barakah ataupun keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat kod Arab, kod Melayu je lah. Yang penting ialah kita doa supaya orang yang beri makan tadi itu mendapat barakah ataupun keberkatan. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, okey, ada beberapa adab. Yang pertama, adab tuan rumah. Segera sediakan juadah kepada tamu. Hari ini rasa tak jadi isu lah. Kan? Tak jadi isu kerana yang saya katakan tadilah. Cuma dia berbeza. Tamu secara on the spot dan tak ada spot. Baik, sediakan juadah kepada tetamu, artinya bila dah sampai, kan, dan biasanya kita dah standby lah. Yang kedua, tak perlu tanya, kamu dah makan ke belum? Kan? Tamu kita tadi tu, kalau dia sampai pukul 1 tengah hari, agak-agaknya dia dah makan ke belum? Terpulang kepada masing-masing. Sebab hari ni pun ada kefahaman antara dua pihak. Contoh kata saya lah kan. Okay. Saya balik kampung, balik Kelantan baru ni, singgah makan tengah hari di Jeli. Kemudian telefon kepada senior. Kan? Telefon kepada senior, okey. Kata nak pergi ke rumah ni, ada tanah merah ni. Singgah makan di Jeli. Jadi ada tanah merah. Okey. Dia kata tak apalah. Boleh. Kan? Jadi saya kata tak payah sedia apalah, memang kami berhenti makan. Contohlah kita maklumkan. Jadi dalam konteks tuan rumah tadi itu, dia tak perlu tanya nak makan ke tidak. Kan? Dah makan ke tidak. Jadi kalau maknanya dia sediakan makanan kepada tamu dia dan tidak maklumkan kepada tamu akan juadah yang disediakan oleh tuan rumah. Dan kita kalau tuan rumah sedia ikutlah yang termampu. Kan, dan hari ini pun saya kira rasa tak jadi isu lah, sama ada makanan tadi itu kalau bergantung kepada waktu tamu tu datang. Tamu datang pukul 1 tengah hari, waktu lunch. Kan? Kita assume dia belum makan. So order lah yang sesuai dengan waktu tadi. Walaupun di satu sudut yang lain, kan, waktu yang sesuai ataupun tidak sesuai. Kan? Yang itu adalah benda yang bersifat subjektif. Dan juga kita biasalah pelawar tamu menikmati juadah. Yang biasa satu lagi, okey, buatlah macam rumah sendiri. Buat macam rumah sendiri ni kacau. Itu bahasa-bahasi kita lah, kan, supaya tamu rasa tidak kekok yang berada di rumah orang. Kan? Tapi bila dah salah faham, dia kata, anak dia kata, okey, anak tamu tadi, abah, acik tu kata buat macam rumah sendiri. Kan, kalau rumah sendiri pun boleh bersepah dan sebagainya, dia buat ikut dan saja, itu salah faham lah. Baik. Yang seterusnya ialah adab tetamu. Okay, kena tengok pilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Kan, kita pun maklum tak, kita tidak ziarah pukul waktu tengah hari, waktu lunch, kan? Waktu lunch. Terpulanglah pada masing-masing. Kalau di pihak tuan-tuan selaku tamu agaknya nak terima ke tidak? Kita terima mungkin dalam keadaan berhati ataupun dalam keadaan suka hati. Bergantung. Kan? Sebab kalau okey, tempat yang sebab kediaman kita juga berbeza. Yang mudah akses dengan kedai makan, dengan restoran, kadang telefon je. Telefon okey, suruh anak pergi ambil ke ataupun juga depa tu pergi mari hantar ke rumah kita ke melalui Grab ke apa ke, kan? Sebab hari ni zaman telah berubah. Bagaimana ya, saya cerita pengalaman lah, saya pergi rumah saudara di Kuantan dulu-dulu, lama dah, cerita 15 tahun lepas.
Jadi belakang rumah dia restoran. Jadi memang bila sampai, okey nak makan apa? Kita order lah. Yang walaupun kita sampai kadang pukul 10 pagi ke, memang kita dah maklum lah, bukan terjah. Kan? Jadi dia memang itulah nak makan apa. Order saja belakang rumah. Baik, yang kedua ialah sunat bagi tetamu mendoakan kebaikan, keberkatan kepada tuan rumah. Ini yang kita sebutkan tadi bahawa tamu datang bawa rahmah. Kan? Bukan tamu datang bawa bala. Kan? Tamu datang bawa rahmah. Maka kalau kita selaku tamu yang datang bertamu untuk membawa rahmah, jadi faham-fahamlah dari sudut tingkah laku, perbuatan dan seumpamanya tadi, biarlah sesuai dan selari dengan orang yang membawa rahmah, kan? Dan mudah-mudahan seisi rumah tadi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ialah tidak duduk terlalu lama, membuatkan tuan rumah tidak selesa. Biasa setengah jam, paling lama pun rasa sejam lah, kan? Terpulang lah juga, kan? Benda ni benda yang subjektif. Kalau tuan-tuan rasa berapa lama boleh, kan? Tengok pada siapa yang kita ziarah. Kalau adik-beradik itu lain. Kalau adik-beradik orang yang selalu kita pergi yang rapat, memang tak ada masalah lah. Kalau hanya sekadar jumpa sekali-sekala, berpadalah. Tidak perlu duduk terlalu lama sehingga membuatkan tuan rumah rasa tidak selesa. Dan begitulah juga kita sendiri pun, kalau kita tuan rumah ada tamu datang, kokoklah dalam hati, bila lah dia ni nak balik ni, kan? Bila dia ni nak balik ni, aku ada hal, aku ada kerja ni, contohlah. Kan nak sebut tak tergamak dah. Itu mana kena guna budi bicara, bahasa kita yang sesuai, supaya tamu tadi tu faham, kan? Dan kalau ikutkan kebiasaannya, kita harap orang boleh faham lah, kan? Setengah jam ke sejam ke, bergantung. Dan juga makan dengan segera. Bila dah okey, jom kita, kan, jom kita minum, kita makan. Tuan rumah ajaklah pelawar, jadi kita makanlah dengan dan segera. Benda ni pun saya tidak bincanglah secara detail, kan? Ada sudah adab biasanya mak ayah, kalau ada anak-anak yang masih kecil lagi, mereka akan didik anak ni, kan, cara dan tata cara makan, kan, supaya tidak bersepah-sepah. Kadang-kadang berebut sama budak-budak, contohlah, nama budak-budak, kan. Dan yang kelima ialah menjauhi perkara atau perbuatan yang boleh menyusahkan tuan rumah. Kemudian, baik. Jadi ada beberapa perkara juga. Yang pertama ialah hukum fiqh daripada seruan ini. Adakah mahram juga harus minta izin? Kan? Jadi yang ni kita kena faham bahawa dalam konteks yang tadi itu antara lelaki ataupun sesama lelaki. Kalau orang perempuan tak boleh bagi masuk, walaupun dia ni saudara kita, kan, kena dapat izin daripada suami, kan, sebab suami adalah ketua keluarga. Kecuali datang satu keluarga, kan, benda-benda yang seperti ini pun kena ingat juga dari sudut pandangan mata dan juga boleh menimbulkan fitnah. Mungkin satu lagi dia kata orang tak tahu pun, buat orang keliling kelalang ni tak peduli apa pun, kan. Jadi adakah mahram juga harus minta izin? Ya, ini merupakan kemuliaan akhlak dan budi pekerti yang tinggi yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahawa seseorang yang nak minta izin walaupun mahramnya sendiri. Sebagaimana ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, apakah harus aku minta izin daripada ibu aku? Kan, balik rumah mak. Balik rumah mak ni, kan, biasa kita bagi salam, kan, mana menjadi kelaziman kita lah di sudut uruf kita. Jadi Nabi kata, ya. Kemudian orang tu tanya lagi, tidak
ada yang membantu ibuku selain aku? Apakah aku harus minta izin setiap kali masuk rumah mak aku? Jawapannya ya. Kan? Jawapannya adalah ya, walaupun rumah tu adalah rumah mak kita. Bila kita sampai, biasanya kita akan bagi salam. Kan? Kita akan bagi salam, kemudian dijawab salam dan tuan rumah mana mak kita ke, ataupun kalau ada adik-adik ke siapa ke, akan buka pintu dan mempelawa kita masuk. Kan? Baik. Jadi kemudian Nabi bertanya lagi. Jadi adakah engkau suka jika kamu tengok ibu kamu telanjang? Maka lelaki jawab, tidak. Maka Nabi SAW kata, oleh sebab itu minta izinlah daripadanya. Maknanya kena tunggu izin. Kadang-kala tadilah dari sudut berpakaian yang tidak lengkap, contohlah kan, yang kita dah bincangkan tadi, bila sampai depan pintu, kan, jangan cepat-cepat masuk, bagilah orang perempuan dulu ke, ataupun tunggu diizinkan, kan, diizinkan masuk. Satu lagi benda yang berlaku, mungkin dari sudut kesedaran masyarakat kita tentang aurat wanita. Kalau saya lah contohlah, bila kita rumah kita ada dapur gas dan ada 2 tong gas. Bila satu dah habis, kan, kebetulan lori yang bawa gas ni lalu, okey. Jadi yang sahabat kami pun yang jual gas ni pun dia dah faham dah. Bila dah okey, dia parking lori depan rumah, kemudian dia pun angkut pikul tong gas duduk depan. Kan? Jadi dia tak masuk lagi sehingga dapat permission. Dia tanya, boleh masuk? Okey, kita pun kata boleh. Artinya orang yang ada kefahaman agama, kan? Boleh masuk, maka tuan rumah kata boleh. Kok-koklah isteri kepada tuan rumah tadi itu yang belum tutup aurat ke, kalau dia rasa yang belum tutup aurat, okey, mereka boleh masuk dalam bilik. Kan? Jadi yang bawa gas tadi itu, okey, terus ke dapur, selesai urusan dia keluar. Kan? Artinya dalam konteks orang yang bawa gas dan sebagainya pun juga perlu mengetahui, walaupun dia ni bukan nak bertamu, tapi untuk masuk seketika menyelesaikan ataupun ada urusan tertentu. Yang plumber dan sebagainya lah pun juga benda-benda yang sepatutnya kita tahu. Baik. Jadi Imam Fakhrul Razi ada berkata, ketahuilah bahawa walaupun diharuskan minta izin bagi mahram, namun hukum itu lebih mudah kerana mereka boleh melihat rambut, dada, betis dan anggota badan yang lain. Baik, yang pertama. Yang kedua ialah, adakah minta izin dan salam wajib bagi orang yang nak bertamu? Kan? Wajib ke tidak? Tidak wajib tak. Jadi secara zahir ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, ini, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin dan kamu bagi salam kepada ahlinya. Jadi secara zahir ayat ini menunjukkan bahawa hendaklah orang yang nak masuk rumah tadi minta izin dan bagi salam. Namun tahapnya tidaklah wajib. Tidaklah wajib untuk bagi salam. Salam adalah sunat sahaja. Sunat sahaja. Ini disebabkan minta izin berkaitan dengan menjaga pandangan mata. Bab kata hadis Nabi tadilah, supaya orang perempuan khususnya dapat memakai pakaian yang menutup aurat, kerana yang datang tadi barangkali satu keluarga dan yang ada yang bukan mahram. Supaya mereka ni dapatlah bersiap siaga dengan memakai pakaian yang menutup aurat dan seumpamanya. Baik. Jadi sedangkan beri salam berkaitan dengan cinta dan kasih sayang antara sesama Muslim. Kita pun kena budayakan kan bagi salam.
Ni kadang-kala saya pun rasa kadang-kala sebuah salah juga. Kita tahu, misal kata antara yang berjalan kaki dengan naik motor. Yang naik motor ni, yang mendatangi ni kena bagi salam. Kan kalau kita, tapi tiba-tiba member tu bagi salam lebih awal. Kan jawab jelah, takkan kita nak bagi salam balik, cukup sekali kan. Kalau kita kata kita bagi salam balik, bukan tabiat pula. Walhal patutnya kita yang datang, contoh ginilah. Okey, dari tempat kami lah kata ada security guard. Bila saya lalu, saya touch kad ini pada dia punya macam touch and go tu, macam apa yang tool tu lah kan. Touch kad tu pada dia punya panel dia tu, kan kita pun bagi salam. Kan. Jadi ada kalanya yang pengawal ni bagi salam dulu. Kan? Bagi salam dulu. Kadang-kadang naik motor, naik kereta kita buka tingkap, kan? Biasalah dia yang bagi salam dulu. Tu rasa sebab salah juga aku ni. Kan? Patutnya kita tak sempat lagi, kan? Tak sempat lagi bila dah sampai dekat dengan nak touch kad ni, barulah kita bagi salam. Tiba-tiba dia dah bagi salam. Itu yang saya kata cukuplah, kan? Tak perlu kita nak bagi salam balik, walaupun kita tahu dari sudut yang sepatutnya ialah kita yang baru sampai, kan, ke tempat tadi, kita yang lebih aula, lebih utama untuk bagi salam. Jadi salam ini ialah untuk cinta dan kasih sayang. Kata Nabi SAW sebagaimana ada dalam hadis sahih dan hadis Sunan Abu Daud, ala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Kan, maukah kamu aku tunjukkan satu benda yang apabila kamu buatnya, tahabbtum, nescaya kamu akan saling mengasihi, saling mencintai. Kan, Nabi kata apa? Afshus salam alaikum. Afshus salam bainakum, sampaikanlah salam, sebarkanlah salam sesama kamu. Artinya kita ni jumpa assalamualaikum, bagi salam. Kerana di sebalik falsafah perkataan salam itu adalah doa kesejahteraan. Kan, doa kesejahteraan daripada kita kepada orang tadi. Dia bukan hanya sekadar adat, tak. Kan, yang adat tu adalah dalam Islam, okey, doa itu lebih utama. Dan dalam Islam ni tuan-tuan, orang Arab ni, kan, daripada dulu sampailah sekarang ini pun, antara budaya yang saya kagum ialah berdoa. Saya dah sebutkan juga dalam siri kuliah-kuliah yang terdahulu lah, kan. Barakallah, kan, disebutkan begitu. Artinya dia dah budayakan budaya berdoa ini, mendoakan kepada orang lain, kan, dari masa ke semasa, walaupun doa tadi itu cukup ringkas dan pendek. Baik. Dan ada pun yang lain, yang ketiga ialah minta izin wajib bagi wanita dan orang buta. Kan? Ini kalau wanita, zahirnya ayat ini menunjukkan wajib minta izin kepada siapa-siapa pun yang nak masuk rumah orang. Kan? Dalam konteks yang pergi berkeluarga, okey. Kalau wanita bagi salam, dia tu siapa? Kan? Dia siapa, dia mahram bukan mahram, kena tengoklah siapa sebelum dibenarkan masuk. Dan kita pun maklum, kan, bagi siapa-siapa saudara pun, pihak isteri, pihak keluarga mesti mendapatkan keizinan daripada suami. Benda yang keempatnya ialah jika mengintai, boleh tak kita nak tengok? Pun tak boleh, kan. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, walaupun ulama berbeza pandangan tentang hal ini, boleh tak boleh? Tidak boleh. Kita nak tengok, nak pergi sekodang ke, nak pergi merendak ke, apa yang orang dalam rumah tu buat. Kan? Hari ni kita tak nampak lah kot. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sebagai rumusan dan kesimpulannya, dalam ayat 27 surah An-Nur ini, Allah menyuruh hamba-Nya yang beriman supaya jaga adab budaya, jaga budaya, adab dan etika yang tinggi. Yang ni kita dah praktik dah. Kita dah praktik dalam masyarakat kita lah. Dan saya rasa tidak ada isu.
Tidak ada masalah, cuma kita bantu bagi generasi anak ni dan generasi yang baru ni supaya mereka dapat melaksanakan ataupun dapat praktis dengan betul. Dan amalan berziarah ini kita maklum sebagai suatu amalan yang murni, dan juga biasanya kita bawalah buah tangan, kan? Ini terpulanglah kepada masing-masing. Buatlah buah tangan, buah ke dan sebagainya yang kita rasa sesuai untuk sama-sama kita nikmati bersama dengan tuan rumah. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang dikongsikan ada manfaat dan barakahnya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan dan kekurangan dari saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aqulu ma sami'tum, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasalah, sebelum kita berhenti, siapa yang nak beri sumbangan kepada kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, bolehlah salurkan infak zakat sumbangan anda kepada akaun Bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas komitmen dan sumbangan serta kerjasama anda. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.